pemilikan ialah objektif kepada muamalah. Di mana kalau tidak ada pemilikan, tidak ada muamalah. Macam harta tadi. Kalau tak ada harta, kita nak muamalah apa? Apa yang kita nak jual belikan? Apa yang kita nak transaksikan? Pemilikan pun sama juga. Kenapa kita jual beli? Untuk kita memiliki harta itu. Betul tak? Ada ke orang beli barang, bayar duit, barang tak ambil? Ada? Siapalah awak simpanlah barang ni? Saya bukan nak pun barang ni. Saya nak bagi duit saja je kat awak. Tak ada orang buat. Orang gila je buat macam tu. Orang yang waras, muamalat, tujuan dia, objektif dia ialah untuk memiliki harta itu. Pasal apa kita melabur letak duit kat ASB saja-saja je? At the end of the year, bila kerajaan bagi dividen, kita cakap kok dekat apa nama ASB tu, ambil baliklah duit awak, saya tak nak dividen ni, saya nak simpan saya saja je. Tak ada, mesti kita nak habuan tu, keuntungan tu. Tujuan dia ialah pemilikan. Ya, sebab itu Islam mensyaratkan pemilikan adalah perkara yang amat penting sekali dalam bab harta, di mana bila kita lakukan apa-apa pertukaran, tujuannya ialah untuk kita memilikinya, pemilikan. Dan of course lah, nanti kita akan masuk dalam syarat-syarat muamalah, khusus jual beli dan hak lain jugalah. Ya, pemilikan adalah syarat, di mana kita tak boleh jual benda yang kita tidak miliki. AKA kita jual barang orang lain tanpa persetujuan daripada dia, tidak boleh. Ya, mesti jual barang yang kita punya. Ataupun kalau kita tidak mempunyai atau memilikinya, kita menjadi wakil kepadanya, baru boleh. Nanti ujung-ujung ada bab wakalah tu kan. Ya, boleh lah. Ataupun kita diberi hak untuk menguruskan harta, boleh lah. Tak sebenarnya wakil. Kerana dalam syarak ni ada 4 jenis orang yang menguruskan harta orang lain. Pertama, wakil lah, wakil. Al-wakil, ada bab khas, dia panggil wakalah. Di mana bila kita melantik seseorang untuk menguruskan harta kita, boleh. Motor kita nak jual, kita tak boleh jual sendiri sebab kita sibuk, ataupun menyibukkan diri. Jadi kita latihlah orang lain, pergi jumpa mana-mana ejen, awak jual lah motor saya ni. Ataupun awak, kita pergi Yuska kan, kita suruh dia jual kereta kita, boleh, dia ambil komisen. Berapa nak bagi ni? Bagilah 10% awak kat saya, ambil lah 10%. Ya. Itu wakil dia panggil. Mazhab Syafi'i, tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi komisen main persen-persen, tidak sah. Tuan-tuan kena sebut berapa RM. Yang hari ni tak diguna pakai lagi. Ya. Kita ambil mazhab yang lain, di mana boleh saja kita memberi upah kepada wakil kita secara musyak, dia panggil dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggeris kita panggil percentage lah. Bahasa Melayu pun kita panggil percentage, mana kita bagi secara persen, 10%, 20%. Tapi kita lantik seseorang lah untuk menguruskan harta kita dalam bab jual beli, dan begitu juga dalam hal-hal yang lain. Ya. Ada juga yang disebut sebagai al-wasi. Al-wasi ni ialah orang yang nak menguruskan wasiat kita. Boleh. Hari ni kalau kita nak memberi wasiat apa-apa, kita pergi ke pejabat lawyer syar'i, kita cakap kat dia, saya nak wasiat. Dia akan buka borang dan seumpamanya. Maka lawyer tu automatically dia akan jadi kita punya wakil lah untuk menguruskan harta kita. Wakil dalam bab wasiat dia panggil wasi. Ya. Dan dia ada lah upah-upah tertentu. Perbankan pun buat juga. Setengah-setengah bank, RSB tak silap, dia pun menguruskan wasiat. Hari ni yang paling famous Amanah Raya Berhad lah. Ya. Dan cah dia tak tinggi pun, tak banyak pun. Mungkin dalam setahun beberapa ringgit saja, ratus-ratus jugalah, tapi tak banyak lah kan. Ya. Ada juga disebut sebagai An-Nazir. An-Nazir juga satu bentuk wakil, tapi untuk menguruskan harta wakaf. Contoh dalam konteks Masjid Surau ni, pengurusi masjid lah, batu pengurusi masjid, dia panggil Nazir. Asas-asas Nazir dalam syarak ialah orang yang menguruskan harta wakaf. Bukan hanya masjid, apa-apa harta wakaf, pengurus dia disebut sebagai Nazir. Saya rasa mungkin sebab tu pengurusi masjid dipanggil Nazir. Dia guna istilah tu kerana masjid ni adalah harta wakaf, walaupun tidak semua. Jadi elemen pemilikan atau dalam bahasa Arab disebut sebagai al-milkiyah, ownership. Ya, amat penting sekali, dan kita tidak boleh jual benda yang kita tidak miliki. Kalau kita tidak miliki, boleh, dengan syarat kita jadi wakil dengan bentuk-bentuk perwakilan yang saya telah nyatakan tadi.
Dan kita nak kena ingat, bila kita menguruskan satu harta, harta tu bukan milik kita. Macam Nazir, dia uruskan harta wakaf kan. Harta tu bukan dia punya, dia cuma menguruskan sahaja. Ya, mungkin dia boleh ambil upah-upah tertentu daripada hasil-hasil tertentu bagi sebagai wakaf yang memberikan hasil lah. Tapi harta tu tetap dia tidak memilikinya dan dia mesti menguruskan dengan baik. Tak boleh ada gelong-gelong pasal wakil. Kalau wakaf lah. Kalau wasiat pun sama juga. Bila dia menguruskan satu wasiat, dia boleh ambil upah macam lawyer syar'i, tapi mesti jelas berapa. Dan begitu dalam hak ehwal yang lain yang melibatkan kita uruskan harta orang lain, kerana kita tidak memilikinya. Pemilikan orang lain, kita hanya menguruskan sahaja. Macam dululah saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan masa korban hari itu kan. Tuan-tuan hanya beli lembu wakil kepada masjid. Jadi everything must be clear. Sorry, wakil kepada peserta. Jadi everything must be clear. Lembu harga berapa, upah berapa. Yang mana mostly tidak dinyatakan dalam akad secara jelas. Ya. Saya banyak tengok akad-akad di Masjid Surau ni dalam bab korban. Tak cukup piawaian lah sebenarnya. Kerana upah tu dia tak jelas. Ya, dia main lansam saja. Tak boleh ya. Baik.